Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud sesiapa yang membawa amal kebaikan pada hari kiamat, maka baginya balasan 10 kali ganda dari kebaikan yang sama dengannya. Surah Al-An'am ayat 160. Saya Cik Man ingin mengajak anda jadikan bulan mulia ini dengan melakukan amalan berinfak dan berwakaf kepada pembinaan kompleks Masjid Bukit Rahman Putra, Sungai Buloh sekarang. Pembinaan masjid telah tertangguh selama 16 tahun. Bayangkan penduduk Islam di Bukit Rahman Putra yang lebih daripada 8,000 orang hanya mempunyai 2 surau yang sangat sempit dan sesak. Ayo kita hentikan penantian penduduk Islam di Bukit Rahman Putra dengan menjadikan kenyataan untuk mempunyai sebuah kompleks masjid yang lengkap dan selesa untuk beribadah dan boleh digunakan untuk beraktiviti. Jom, berwakaflah kepada dana pembinaan kompleks Masjid Bukit Rahman Putra sekarang. Insya-Allah di bulan ini yang penuh barakah, semoga Allah Subhanahu wa taala ganjarkan rezeki yang luas seluas lautan biru. Berinfaklah sekarang. Masya-Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Kita ni dah pun masuk ke bulan terakhir, bulan Islam iaitu bulan Zulhijjah, dan bersempena nak mengambil keberkatan daripada bulan yang mulia ini, kita nak kongsikan betapa pentingnya sebenarnya kewajipan kita sebagai seorang anak untuk berbakti kepada ibu dan juga bapa kita, birrul walidain. Dan bincangkan tentang ini kita bersama-sama kita melalui Skype adalah Cik Man, Duta Kompleks Masjid Bukit Rahman Putra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya, Cik Man. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Tahun ni korban apa? Tahun korban unta ke, kambing ke, lembu ke? Unta belum ada lagi kat kampung. Setakat ni lembu. Kebiasaannya tiap-tiap tahun lembu. Ay, Cik Man, mungkin Cik Man boleh kongsikan sebenarnya kenapa penting untuk kita ni berbakti kembali kepada ayah dan juga ibu kita, dan macam cara kita nak membalas kebaikan mereka, insya-Allah. Pentingnya kerana itu merupakan perintah Allah. Dalam Quran Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kamu bersikap ihsan ataupun bersikap baik dengan ibu bapa kamu. Dan banyak lagi sebenarnya ayat-ayat yang lain, antaranya yang menyebut supaya jangan kita berkata dengan mak ayah kita. Jadi kalau berkata pun tak boleh, apatah lagi kalau kita meninggikan suara dan berkasar. Kemudian dalam satu hadis yang lain, berbakti ataupun ketaatan kepada ibu bapa ini didahulukan oleh Rasulullah SAW berbanding jihad. Apabila ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi untuk pergi berjihad, lepas tu Nabi tanya dia balik, adakah mak dengan ayah engkau masih hidup? Lepas tu lelaki tu jawab, ya masih hidup. Maka balik rumah dan jagalah diorang. Maknanya dalam hadis ini menunjukkan berbakti ataupun menjaga mak dan ayah itu diutamakan berbanding jihad. Itu kedudukan. Selain daripada kita pun tahu dalam masyarakat, mak ayah kita kunci syurga kita, pokok baik diorang tetap manusia ataupun makhluk yang menjadi punca kelahiran kita atas muka bumi ini. Subhanallah, kan Cik Man, kalau kita tengok kan selagi mana ibu dan juga ayah kita masih hidup, ada banyak cara untuk kita ni berbakti kepada mereka. Tetapi sekiranya ada mungkin mereka yang sudah tidak merasa lagi kasih dan juga sayang mereka dah meninggal dunia, apakah sebenarnya cara itu pun masih sama banyak dengan cara mereka sewaktu mereka masih hidup, Cik Man? Okey, kalau masih itu kita semua orang maklumlah macam mana cara nak berbakti kan. Tapi kalau misalkan tak ada ni, dalam satu hadis Nabi sebut dalam hadis sahih, mata Adam yang qata'a amaluhu illa min thalath. Apabila meninggalnya seorang manusia iaitu anak Adam, terputus semua urusan dunia kecuali 3 perkara. 3 perkara ni akan sentiasa ditop up oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sadaqatin jariyah, iaitu sedekah jariah. Selagi mana adanya wakaf ataupun sedekah yang dilakukan oleh si mati dan orang menggunakan sedekah tersebut, wakaf tersebut, benda itu kekal, maka selagi itulah pahala akan mengalir pada si mati. Yang kedua, aw ilmin yustafa'u bih, ataupun ilmu yang pernah ditinggalkan oleh arwah mak ayah kita, mestilah kita sebagai anak orang yang paling dekat untuk dia curahkan ilmu dulu, dan kita pula mengamalkan. Kita pula pergi sampaikan pada anak kita, cucu arwah mak dan arwah ayah,
maka topaklah mengalir. Dan seterusnya yang paling penting daripada diri kita sendiri, awaladin soleh yada'ulah, ataupun doa daripada anak yang soleh. Jadi benda tu tak perlukan modal, atas tikas jadah, pada bila-bila masa sahaja kita boleh berbakti dengan cara mendoakan untuk mak dan ayah kita yang sudah meninggal dunia. Masya Allah. Okey, Cik Man, selain mendoakan, kadang-kadang ialah mungkin ada masa kita ada masa untuk mendoakan mereka 24 jam selalu. Tapi adakah cara untuk kita ni berbakti kepada mereka yang mana pahala mereka tu sentiasa mengalir, Cik Man? Dalam perbahasan ulama menyebut selain daripada doa, kita bersedekah ataupun berwakaf atas nama dia, maknanya kita berniat untuk menyedekahkan pahala. Dalam satu hadis sahih Nabi menyebut, seorang lelaki datanglah, ya Rasulullah, inna ummi tufiat wa ana ghaibun anha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya mak aku baru meninggal dan aku waktu itu tak ada dengan dia. Kemudian dia tanya Nabi, ayam fa'uha syai'un intasaddaqtu bihi anha, adakah dia akan dapat manfaat ataupun pahala kalau aku bersedekah atas nama dia? Maka Nabi jawab, na'am. Na'am tu maknanya dapatlah, betul, dia akan dapat. Dan kemudian dalam hadis-hadis yang lain, bila seorang lelaki bertanya apakah yang paling afdal untuk diwakafkan, disedekahkan, maka Nabi sebut air. Maknanya sebab tu kita kadang-kadang kita tengok ramai orang wakafkan yang tempat mesin air apa semua tu kan. Dan selain dari yang mewakafkan bahagian-bahagian masjid, apa-apa saja yang boleh diberikan sumbangan untuk pembinaan sebuah masjid, sebab itu bangunan yang paling mulia. Maka daripada dalil dan ini jelas menunjukkan, walaupun mak ayah kita meninggal, selain daripada kita mendoakan, maka kita boleh bersedekah satu benda yang kekal. Contohnya kita bina masjid, kita bersedekah dan masjid itu akan kekal puluhan bahkan ratusan tahun. Selagi itulah mak dan ayah kita akan ditopak pahalanya dan kita pun ada pahala kita yang tersendiri. Masya Allah. Terlanjurkan Cik Man cerita macam mana sedekah ini boleh membantu membanyakkan cerita, kata orang, pahala untuk ibu dan juga ayah kita. Cik Man selaku duta Kompleks Masjid Bukit Rahman Putra, mungkin ada cara yang boleh kita sumbangkan ke Masjid Bukit Rahman Putra ini untuk memastikan bahawa pahala ibu dan ayah kita sentiasa berterusan, insya-Allah. Baik, kepada penyumbang-penyumbang yang Cik Man yakin selama ini memang ramai rakyat Malaysia ni, alhamdulillah bab penyumbang ni memang laju. Baik, jadi Masjid Bukit Rahman Putra ni selama belasan tahun, alhamdulillah sekarang ni sudah memulakan pembinaannya. Kita memerlukan dana sebanyak 16 juta dan sekarang ni alhamdulillah lebih daripada separuh kita telah terkumpul hasil daripada kutipan dermawan-dermawan yang budiman 11 juta lebih. Dan daripada apa yang terpapar di kaca TV anda, bolehlah salurkan sumbangan dengan butiran-butiran yang dipaparkan di skrin, boleh screenshot, ada nombor WhatsApp, boleh WhatsApp atau layari laman web www.masjidrahmanputra.com. Di sana juga ada butiran untuk menyumbang. Ataupun siapa yang duduk berdekatan dengan Rahman Putra, Bukit Rahman Putra sekitar Sungai Buloh, boleh terus pergi dekat sana, jumpa terus dia punya orang-orang yang bertanggungjawab. Kadang-kadang seronok kita dapat bagi bayaran ni, kita selain daripada boleh perkenalan, selain itu kita yakin kita punya sumbangan itu sampai. Amin, amin, insya-Allah. Mungkin terakhirlah kata-kata Cik Man buat mereka semua yang sedang menyaksikan yang belum lagi nak menyumbang kepada Kompleks Masjid Bukit Rahman Putra ni. Baik, jadi itu yang Cik Man harapkan, sebagaimana tadi Cik Man sebut tentang butiran yang telah terpapar, boleh lawati laman web www.masjidrahmanputra.com dan Cik Man sentiasa mengharapkan lebih banyak sumbangan dan semoga kalian semua yang menyumbang itu diberikan ganjaran dan hanya Allah sahaja selayak-layaknya untuk memberi ganjaran yang setimpal sebagaimana yang Nabi sebut. Jangan risau, Nabi sebut dalam satu hadis sahih, mana qasad sadaqatun min malin, tidak akan menjadi miskin ataupun tak akan berkurangnya harta disebabkan oleh bersedekah. Bahkan Allah akan top up harta akhirat, iaitu saham pahala yang simpan untuk kebahagiaan kita di sana. Terima kasih kepada semua penyumbang. Semoga kalian semua dipermudahkan urusan dunia akhirat. Terima kasih banyak-banyak Cik Man di atas perkongsian yang sangat-sangat Masya Allah itu. Kita nak berhenti lihat seketika, kembali lagi selepas ini dalam Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana, insya Allah. Terima kasih Cik Man.